Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen Esensi. Peserta Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR bagi modal Inisiatif Usahawan Makanan Insan berupaya keluar daripada belenggu kemiskinan dalam tempoh 2 tahun. Kemajuan setiap peserta akan dipantau bagi memastikan mereka menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Kerajaan bertanggungjawab memastikan penerima benar-benar layak berdasarkan latar belakang sosioekonomi. Sementara itu, 100 buah mesin layan diri IPR akan ditempatkan di beberapa lokasi tumpuan bulan ini. Mesin tersebut akan diperluas dan memberi manfaat kepada 5,000 penerima di bawah program Insan. Selain menambah bilangan mesin, kelancaran jualan dan trafik pembeli akan dipantau. Sehingga kini, 1,100 rakan strategik telah menyatakan hasrat mereka untuk menyediakan mesin IPR tersebut. Suhu panas menjangkau sehingga lebih 40 darjah Celsius melibatkan negara-negara pembekal utama produk pertanian mampu menjejaskan bekalan rantaian makanan negara. Pendekatan yang bakal diambil telah dirangka jika fenomena El Nino melanda sehingga September. Jalinan kerjasama di peringkat antarabangsa telah bersedia membantu dalam aspek membekal rantaian produk pertanian jika terdapat negara yang terjejas. Orang ramai disaran membuat persediaan awal bagi menghadapi fenomena El Nino yang diramal ekstrim awal bulan depan. Ini termasuk memantau tahap kesihatan diri ketika musim panas serta bersedia menghadapi situasi jerebu termasuk krisis kekurangan bekalan air. Taburan hujan yang sedikit berisiko menyebabkan paras air sungai dan empangan merosot dan bekalan air berkurangan. Orang ramai diseru membantu pihak berwajib dalam meminimumkan risiko fenomena tersebut. Kapasiti efektif empangan air hitam menurun kepada 41% dan hanya mampu bertahan hingga akhir Jun. Ia susulan cuaca panas berpanjangan. Ia berdepan keadaan kritikal sekiranya kawasan tadahan masih tidak menerima hujan dalam tempoh 40 hari. Empangan berkenaan membekalkan air kepada kira-kira 30,000 pengguna di air hitam dan paya terhubung. Perkembangan Sukan SEA ke-32 di Kemboja. 2 pingat emas berjaya dihasilkan melalui olahraga. Atlet muda Umar Osman berjaya pecah rekod kebangsaan untuk raih emas bagi acara lari 400 meter lelaki. Shirin Samson Veleboy pula menang emas bagi acara 400 meter wanita. Satu lagi pingat emas Malaysia hari ini berjaya dikutip oleh atlet terjun negara Syafiq Putih. 13 pingat emas untuk Malaysia setakat ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pertemuan 2 hala bersama Presiden Indonesia Joko Widodo menerusi lawatan 3 hari ke Labuan Bajo, Indonesia. Datuk Seri Anwar turut dijadualkan bertemu dengan pemimpin utama Vietnam, Laos dan Timor Leste. Beliau menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-42 dan mesyuarat berkaitan di Labuan Bajo. Persidangan menghimpunkan kira-kira 1,000 delegasi dari 10 negara anggota ASEAN selain Timor Leste yang menjadi negara pemerhati. Isu dan konflik yang berlaku di mana-mana negara anggota ASEAN tidak seharusnya menjejaskan kemajuan ASEAN secara keseluruhan. ASEAN mempunyai potensi besar untuk berkembang maju dalam pelbagai bidang dan mencatatkan pertumbuhan terutama dalam aspek ekonomi. Ia juga selari dengan pandangan Perdana Menteri yang mahu melihat rantau ASEAN menjadi contoh dengan negara-negara lain walaupun mempunyai isunya tersendiri. Satu pasukan petugas dibentuk bagi memastikan pelaksanaan rangkaian 5G di bawah DNB berjaya mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang penghujung tahun ini. Ia juga untuk memastikan peralihan kepada model dwi rangkaian berjalan lancar pada awal 2024. Pasukan akan dipengerusikan secara bersama oleh KSU Perbendaharaan dan KSU KKD. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertindak sebagai urus setia. Ia turut dianggotai pihak DNB dan penyedia perkhidmatan. Kementerian Dalam Negeri akan teliti semula kes salah laku melibatkan anggota PDRM seperti mana yang dilaporkan SPRM pagi tadi. SPRM pagi tadi mendedahkan sebanyak 553 laporan salah laku yang belum diambil tindakan sejak 12 tahun lalu. 125 daripadanya melibatkan anggota PDRM.
Masih dalam siasatan, demikian tegas Ketua Polis Pahang Datuk Seri Ramli Mohamad Yusof berhubung kes 5 pelatih UDM yang didakwa menjadi mangsa pukul. Kejadian buli itu dipercayai berlaku di Pangkalan Udara Kuantan pada 12 April lalu. Setakat ini lebih 10 keterangan daripada kesemua mangsa dan 6 pelaku telah diambil dan kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan atas kesalahan menyebabkan kecederaan dengan sengaja. 5 pegawai Kementerian Sumber Manusia ditamatkan kontrak selepas disiasat SPRM. Menterinya V. Sivakumar mengesahkan perkara itu dan mahu pastikan fungsi kementerian berjalan lancar. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas berkaitan pihak bertanggungjawab mengeluarkan arahan pemecatan tersebut. Program kawasan rukun tetangga KRT akan diperluas dalam usaha memperkukuh semangat perpaduan. Setakat ini terdapat lebih 8,300 KRT di seluruh negara. Semangat perpaduan yang dipupuk menerusi integrasi nasional bertambah baik hasil pelaksanaan pelbagai program dan kempen. Kajian Indeks Perpaduan dijalankan UKM pada 2022 menunjukkan peningkatan berbanding sebelumnya. Kira-kira 1,000 tetamu dijangka hadir ke Majlis Jalinan Mesra Menteri Besar Pahang bersama warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang malam ini. Untuk perkongsian, kita terus bersama wartawan Atira Haswah. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Balai Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang di Indra Mahkota Kuantan, di mana sebentar saja lagi akan berlangsungnya Majlis Jalinan Mesra Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail bersama dengan warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang sempena sambutan perayaan Aidilfitri tahun ini, dan pastinya Majlis Jalinan Mesra Menteri Besar ini menunjukkan terjalinnya hubungan baik di antara pentadbiran Negeri Pahang bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang itu sendiri. Malam di majlis ini turut berbesar hati meraihkan anggota penyelamat negeri Pahang ialah dengan kehadiran Ketua Pengarah JBPM Malaysia yang juga merupakan anak jati Pahang iaitu Datuk Abdul Wahab Mat Yassin yang sudi meluangkan masa meraihkan warga bomba negeri Pahang. Dan untuk majlis yang akan berlangsung sebentar saja lagi turut mendapat kerjasama daripada Persatuan Sukan Kebajikan dan Kebudayaan Paskap Negeri Pahang serta Persatuan Suri dan Pegawai Wanita Bomba dan Penyelamat Perisma Negeri Pahang. Dan ingin juga saya kongsikan ketika ini persiapan akhir masih lagi dibuat oleh anggota-anggota bomba yang bertugas untuk merias sebanyak 22 gerai makanan yang disediakan oleh Balai Bomba setiap daerah bagi seluruh negeri Pahang bagi meraihkan tetamu-tetamu yang akan hadir sebentar saja lagi. Dan tradisi menyediakan gerai ini masih lagi diteruskan dengan tidak hanya menyediakan pelbagai juadah yang berbeza bagi setiap gerai, namun hiasan gerai makanan ini juga turut akan menjadi salah satu aktiviti yang akan dipertandingkan di mana di akhir majlis nanti akan diumumkan 3 hiasan gerai terbaik sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri JBPM ini. Dan dengan aktiviti menghias itu sendiri pastinya menambahkan lagi keseronokan, kemeriahan dan juga semangat untuk anggota keselamatan ini untuk meraihkan Hari Raya antara sesama mereka. Dan apa yang pasti objektif malam ini turut bertujuan mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang bersama dengan pemimpin-pemimpin di peringkat negeri dan juga jabatan itu sendiri. Jadi saya kira itu sahaja dari saya di Pahang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Atira Aswa. Tempoh 7 hari diberi kepada pemaju projek pembangunan komersial di Taman Muzaffar Shah Air Keruh Melaka untuk tambah baik aspek keselamatan cerun di kawasan terbabit. Jika gagal, projek itu akan ditangguh sehingga ada jalan penyelesaian. Pemaju juga diminta memberi perhatian kepada tuntutan ganti rugi sekiranya terdapat rumah yang terjejas akibat projek tersebut. Air tidak terhasil NRW masih menjadi isu di Sarawak berikutan sering berlaku kebocoran paip di seluruh negeri. Ia berlaku disebabkan sejarah Sarawak yang dahulunya tidak mempunyai jalan raya selain saluran paip yang usang. Adalah penting untuk Sarawak mempunyai koridor utiliti bagi menempatkan saluran paip yang dibina oleh pembekal-pembekal utiliti ke sesuatu kawasan. Usaha dibuat untuk mengurangkan NRW kepada 25% menjelang tahun 2030.
180 nelayan sekitar Melaka terpilih menjadi perintis projek kebun kerang. Projek bermula Jun ini dijangka bakal menuai hasil lebih 400 tan metrik kerang pada Januari tahun depan. Inisiatif dilaksanakan kerajaan negeri melalui Jabatan Perikanan bagi meningkatkan pendapatan nelayan. Projek kebun kerang bermula di kawasan perairan Sungai Rengge hingga Sungai Kesang yang telah diwartakan sebagai zon industri akuakultur. Hutan simpan panti di Kota Tinggi Johor akan diwarta sebagai hutan pelindungan hidupan liar dan hutan penyelidikan. Pewartaan kawasan itu dibuat mengikut Seksyen 10/1 Enakmen Perhutanan Negara Pemakaian 1985 Negeri Johor. Ia hasil inisiatif Kawasan Konservasi Panti PCA yang berjaya menemui pelbagai penemuan baharu di hutan berkenaan. RM300,000 akan diperuntuk bagi melaksanakan kerja-kerja naik taraf PCA bagi tujuan penyelidikan, pendidikan dan ekopelancongan. 2 sahabat terlepas hukuman gantung. Ini apabila Mahkamah Tinggi Ipoh meminda pertuduhan membunuh seorang lelaki 3 tahun lalu kepada membunuh tanpa niat. Keputusan dibuat Hakim Bhupindar Singh Gurcharan Singh Pret tertuduh dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun. Pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan diturunkan kepada Seksyen 304(b) Kanun yang sama pada peringkat penutupan pembelaan. Hukuman penjara ditetapkan dari tarikh tertuduh ditangkap iaitu pada 8 Mac 2020. Sekurang-kurangnya 9 terbunuh dan lebih 10 cedera dalam serangan udara Israel yang mensasarkan anggota Gerakan Jihad Islam Palestin di Semenanjung Gaza pada awal Selasa. Antara yang maut ialah Tariq Izzeldin, jurucakap pertubuhan itu di wilayah Palestin, isteri dan 2 anaknya dan 2 lagi pemimpin kanan tentera pejuang. Saksi berkata, dron Israel mengebom beberapa bangunan pada pagi Selasa di Bandar Gaza dan Bandar Rafah di selatan Semenanjung Gaza. Angka korban banjir di Republik Demokratik Kongo telah melebihi 400 orang. Banjir besar berlaku di 2 buah perkampungan di wilayah Kivu Selatan. Anggota keselamatan dan agensi kemanusiaan terpaksa mengambil masa yang lama untuk mencari mayat ekoran lumpur tebal. Faktor cuaca yang tidak menentu serta hujan lebat telah menyebabkan tanah runtuh dan air sungai melimpah. Setakat ini 274 mayat telah dikebumikan termasuk 98 wanita dan 82 kanak-kanak. 27 nyawa terkorban dalam insiden kebakaran lumbung emas di Peru. Kebakaran dipercayai berlaku daripada litar pintas yang mencetuskan kebakaran. Lumbung emas berkenaan dijalankan oleh sebuah syarikat berskala kecil dan setakat ini belum mengeluarkan sebarang respon tragedi. Peru merupakan pengeluar emas terkemuka dunia dan pengeluar tembaga kedua terbesar. Turki sedia jadi tuan rumah rundingan komprehensif bagi Sudan jika dipersetujui pihak-pihak berkepentingan. Presiden Recep Tayyip Erdogan melalui perbualan telefon dengan Abdel Fattah Al-Burhan berkata Turki akan teruskan usaha berhubung dengan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi memastikan keperluan kemanusiaan mendesak rakyat Sudan dipenuhi. Erdogan turut menyuarakan kesedihan dan kebimbangannya terhadap peningkatan jumlah korban dalam pergaduhan saudara di Sudan. Pemindahan dan keselamatan warga Turki di Sudan turut dibincangkan. Sebanyak 92 projek perumahan swasta berjaya dikeluarkan daripada senarai projek sakit dalam tempoh 31 Disember 2022 sehingga 31 Mac lalu. 80 projek perumahan swasta dalam kategori sakit berjaya diselesaikan manakala 12 lagi projek sakit telah dipantau sehingga kembali mengikut jadual pembinaan. Ia melibatkan kebanyakan projek lewat melebihi tempoh 2 tahun. 30 potensi franchisee baharu dengan nilai pelaburan RM7.5 juta disasar KPDN menerusi 13 syarikat franchisor tempatan. Program Jelajah Daya Niaga Franchise menjadi platform terbaru bagi usahawan franchise dan peniaga mempromosi perniagaan masing-masing, sekaligus sebagai inisiatif memberi peluang rakyat meningkatkan pendapatan dan menangani kos sara hidup. Sehingga kini terdapat 638 syarikat franchise berdaftar di seluruh negara dan 58 daripadanya merupakan syarikat franchise tempatan.
Penerbangan terus dari China ke Sarawak dialu-alukan. Ramai pemegang taruh perniagaan, pelancongan dan logistik yang memohon untuk memperkenalkan semula penerbangan Kuching Shenzhen Kuching. Ini termasuk potensi lain penerbangan antara Sarawak dan China. Jaringan perhubungan udara itu akan memainkan peranan besar memacu pertumbuhan industri pelancongan, perdagangan, pelaburan dan logistik. Ini akan membantu mencapai sasaran strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Kerajaan Negeri Pahang terus fokus usaha menarik pelaburan asing dari pelbagai sektor dan industri. Arahan penyingkiran sisa radioaktif Linus dari Malaysia sebelum ini tidak akan menjejaskan pelaburan antarabangsa baru ke Pahang. Ini kerana Pahang kini menjadi sasaran pelaburan negara seperti New Zealand, Uzbekistan dan China yang menyatakan minat untuk memindahkan pengoperasian syarikat mereka ke negeri ini. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Syaril Sarapudin dan Farhatullah Syati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.